أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, yang terkuasa surah Sahabat Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi diberi peluang dan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah, menunaikan salat subuh secara berjamaah, yang merupakan perkara yang diambil berat di dalam Islam. Nak tengok kekuatan umat Islam, maka tengoklah pada kehadiran sembahyang subuh ni. Kalau kehadirannya semacam mana Jumaat, hebat tuan-tuan sekalian. Kalau semacam mana solat tarawih, juga hebat. Dan begitulah ukuran dari sudut zahirnya kekuatan umat Islam. Setiap taman perumahan atau penduduk suatu kawasan, kita boleh tengok kekuatannya pada kehadiran sembahyang subuh. Jadi alhamdulillah, kawasan kita ni ramailah pada pandangan saya pagi ini. Soal buat baik ni tuan-tuan sekalian, bukan soal kita ada kekuatan zahir lahir semata-mata. Hakikat sebenarnya ia perlu kepada taufik hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Allah bagi sihat, tetapi kebaikan tak banyak juga yang dia buat. Ada orang Allah bagi kesihatan fizikalnya, Masya Allah, tapi nak melangkah kaki ke rumah Allah agak berat juga. Ada orang dia boleh jogging taman dia dalam 4 hingga 5 kilo, tapi nak melangkah kaki ke tempat yang baik, subhanallah, beratnya tuan-tuan sekalian. Tak sampai pun 500 meter, subhanallah. Kayu basikal boleh tuan-tuan sekalian 15-20 kilometer, kayuhan mesra bersama-sama. Tapi nak datang ke rumah Allah, ya Allah. Sebab itu Islam suruh kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta taufik dan hidayah dengan Allah. Minta, selalu minta taufik hidayah. Sebab nak buat benda baik tanpa bimbingan Allah, kita tak mampu nak buat. Walaupun sekecil perkara, nak masuk tabung masjid 50 sen, sabun surau 50 sen, kalau tak ada bimbingan Allah, tak termasuk dalam tabung surau. Walaupun benda simple dia, 50 sen. Celah dinding kat rumah kita kadang-kadang ada, tapi tanpa bimbingan Allah ada saja masalah dia. Lupa nak bawa duit, tuan-tuan sekalian, tak ada duit, pecah, ya Allah. Pengalaman saya lah, kalau mendapat bimbingan Allah, senang je tuan-tuan sekalian nak buat baik. Kita tengok senang. Dia bangun pukul 4 pagi, ya Allah. Orang lah, saya tak termasuk saya yang tu. Senang saja. Saya ada tengok ustazah ni, seorang ustazah dalam TikTok ni, setiap hari lately ni, akhir-akhir ni, bukan sempena tahun baru sajalah, dia bangun pukul 5 pagi, buat secara live,
Siapa nak follow dia, follow. Ada 4-5 orang follow dia. Mula 5 pagi zikir. Saya pun pernah juga tengok seorang ustazah ni, ya Allah, saya kata hebat. 5 pagi setiap hari, dah hampir 2 bulan dia buat. Kemudian respon daripada followers dia kata, ustazah, alhamdulillah, saya sebelum ni adalah lengur-lengur badan, tak sihat badan. Tapi setelah mana saya ikut ustazah punya zikir sebelum subuh ni, ustazah sebut supaya bangun pagi mandi dahulu. Mandi dahulu pukul 4 pagi, mandi dahulu. Ada kaedah mandinya, basuh sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu. Saya cuba amal ustazah, alhamdulillah. Ada yang masalah dengan pasangan, alhamdulillah ustazah. Respon daripada followers dia, subhanallah. Hebat tuan-tuan sekalian. Kita pun nak jadi orang hebat macam tu. Dah hebat tuan-tuan ni. Ini antara perkara yang boleh membantu, meningkatkan, menambahkan lagi semangat gairah kita untuk beribadat kepada Allah. Jadi dengan bimbingan Allah kadang-kadang mudah tuan-tuan sekalian. Tanpa bimbingan Allah, ya Allah, susahnya tuan-tuan sekalian. Bukan satu perkara yang mudah. Alhamdulillah kita berkesempatan pagi ni tuan-tuan sekalian, dalam tahun baru Masihi. Ada orang kata tak boleh sambut apa, bukan bulan Islam dan sebagainya. Tak apa yang tu kita tak nak bincang tuan-tuan sekalian. Saya pun mari nak borak je, nak sembah je pagi ni. Yang penting perjalanan masa tu tuan-tuan sekalian. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Maknanya pergerakan umur dan usia kita. Umur dan usia kita berubah. Malam tadi saya bersama Mufti Wilayah Suat. Dia kata sambutan tahun baru bukan untuk disambut, tetapi untuk diambil iktibar. Laisa lil ihtifal walakinna lil iktibar. Bukan untuk kita rayakan tahun baru, tetapi ambil pengajaran apa yang sebenarnya tentang perjalanan masa. Semalam 2023 12 1 minit malam tadi 2024. Apa pengajarannya? Yang pertama sekali, jelas kepada kita usia kita berubah, perjalanan hidup kita berubah. Semalam umur kita berapa tuan-tuan sekalian? Hari ini dah masuk lebih sehari. Lebih dah sehari pada semalam. Masa ni ada 3 je ulama kata. Ada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Masa lepas kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan sekalian. Ramai juga orang cakap, dia kata, ustaz, menyesal yang masa dulu. Saya kerja dulu sebagai ketua pengarah sekian-sekian. Dia kata, ustaz, kalau tidak masa tu saya boleh guna kesempatan ni. Dia kata, ambil kesempatan kurang-kurangnya anak buah saya sebelum mula kerja setiap hari baca Quran dulu 2-3 ayat. Sepatut saya buat macam tu, Ustaz, saya dapat saham banyak. Tapi apa boleh buat? Dan lepas. Masa lepas kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan sekalian. Lepaslah. Dan masa akan datang, kadang-kadang manusia terpedaya juga. Perancangan, macam-macam perancangan. Apakah azam tahun baru? Apakah azam tahun baru? Tahun baru nanti kita nak buat sekian-sekian, kita nak ni. Yang penting tuan-tuan sekalian, very important. Masa anda cakap. Masa yang ada bersama dengan kita sekarang ni. Masa inilah yang amat penting kepada kita sekarang ni. Apa yang perlu kita buat? Masa lepas tak boleh nak buat apa. Masa akan datang belum tentu. Masa akan datang belum tentu. Kita boleh rancang macam-macam. Saya nak menunaikan haji, saya nak pergi umrah tuan-tuan sekalian. Zuhur nanti saya nak datang tuan-tuan sekalian sembahyang berjemaah, nak datang awal. Belum tentu. Tapi masa now, sekarang ini, apa yang perlu kita buat? Penting. Banyak orang terpedaya dengan masa ini. Dalam Quran banyak sebut tentang hakikat masa. Dia mengeluh masa yang dia lalu, masa lalu dia mengeluh.
pastinya dia kata. Dan dia fikir masa akan datang. Sekarang ni grade 44, mungkin 2-3-4 tahun lagi 48, kemudian sempat pencin jusa. Sempat jusa, dia kata. Bila mana jusa pengaruh di peringkat bahagian agensi. Dia fikir yang di atas sekalian. Masa sekarang ini kadang-kadang terlepas. Masa sekarang terlepas. Ambillah peluang masa sekarang ini, tuan-tuan sekalian. Nabi menyebut dalam satu hadisnya, Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa hasuna amalu, dan baik pula akhlak dan tingkah lakunya. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, orang yang diberi tempoh usia dia. Semalam dengan hari ini, alhamdulillah, carilah kita untuk. Akan tetapi wahsuna amalu, orang yang memperbaiki kehidupannya ke arah yang lebih baik. Orang ni orang baik, kata Nabi. Orang ni orang baik. Dan Nabi sebut pula sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, kata Nabi, man tala umruh, siapa yang diberi tempoh usianya, wasu'u amalu, buruk pula perangai dia. Semakin Allah bagi peluang, semakin jadi tak baik. Ada tak tuan-tuan sekalian? Ada kadang-kadang dia rasa sebab apa manusia jadi tak baik. Dalam surah Al-Alaq tadi imam kita baca kan tadi, Iqra, betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tu yang tu. Tuan-tuan, Allah sebut apa? Innal insana la yatgha, manusia akan melampaui batas. Manusia akan jadi tak baik. Ar-ra'a mustaghna, bila mana dia lihat diri dia sebab cukup, sihat lagi, takkan nak mati. Bila mana dia lihat diri dia sebab cukup, dengan kesihatannya, alhamdulillah, dia rasa dengan kekuatan yang adanya, dengan usia yang muda dia rasanya, dia lihat sebab cukup diri dia, maka orang ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mudah untuk melampaui batas, mudah untuk buat perkara yang tidak baik. Subhanallah. Tapi kalau orang yang fikir Allah tetap berkuasa atas segala-galanya, kaedah Allah ni kun fayakun, Allah nak sebut, Allah sebut itu, maka jadilah itu. Ya Allah. Sebab itu kita ni kena sentiasa ingat kepada Allah. Majlis ilmu dibuat, subhanallah, untuk mengingatkan diri kita supaya tidak lalai dan dengki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebut dalam hadis tadi, orang yang jahat, orang yang diberi tempoh usia dia, maka semakin buruk pula perangai dia. Semakin buruk pula perangai dia. Umur 40 tak berubah lagi, 50 tak berubah lagi, 60 tak berubah lagi. Ulama kata kalau 40 tu dah tak berubah lagi, susah nak berubah, tuan-tuan sekalian. Susah nak berubah. Saya pernah di bahagian perkahwinan Jabatan Damasan Wilayah Jawilah. Ya, bahagian perkahwinan, pembangunan keluarga ni, kita boleh kenal karakter manusia, perangai manusia. Subhanallah. Kadang-kadang yang umur 40 ke bawah tu kita kata baru nak kenal. Kadang-kadang berlaku juga yang umur 40-an ke atas. 40-an ke atas, kita kenal karakter dia. Yang saya sedih sekali, tuan-tuan sekalian, majoriti yang ada masalah rumah tangga ni tu terang cakap ni lah ada ni, majoritinya persoalan solat diabaikan. 99%. Sebab soalan wajib saya akan tanya,
Bila mana khidmat nasihat dengan saya soalan wajib, saya tak miss, saya akan tanya. Saya tanya pasangan. Saya kata, macam mana dengan sembahyang suami? Dia kata, ustaz, yang saya nampak tak cukup sembahyang. Tanya pula suami, macam mana dengan isteri? Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang, ustaz. Jawab pula isteri, macam mana nak sembahyang? Dia pun tak suruh saya sembahyang, ustaz. Tak pernah mengimamkan. Saya kata, sembahyang ni hak suami ke hak Allah? Senang je dia bubuh, tuan-tuan sekalian. Dia kata suami tak suruh dia sembahyang, dia tak sembahyang. Mana sembahyang, tuan-tuan sekalian? Ni saya cakap tu terang, 99% boleh katakan. Ada sini pernah jumpa saya sebelum ni? Tak ada kan? Soalan wajib saya tak akan miss, saya akan tanya soal sembahyang. Sebab titik tolak kita sembahyang je, tuan-tuan sekalian. Kalau sembahyang ni betul-betul kita dapat meningkatkan kualiti solat kita, insya-Allah rasuah senang je. SPRN tak perlu kerja banyak. Rumah tangga tak perlulah, tuan-tuan sekalian, sampai membunuh antara satu sama lain, sampai tak laksanakan tanggungjawab. Suami abaikan tanggungjawab, isteri nusyuk dengan suami. Tak perlulah, tuan-tuan sekalian, kalau solat tadi. Anak kita tidak, kita tak perlu bimbang, dia pergi mana-mana pun. Kalau solat kita jaga. Hari ini kita besar macam-macam dengan anak kita, bimbangnya, tuan-tuan sekalian. Saya pun datang tadi bimbang, panu tak panu budak dengan rumah kat rumah. Bimbangnya, tuan-tuan sekalian. Agak-agak panu lah. Subhanallah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk pagi ni, baru nak sebut tajuk ni, tuan-tuan sekalian. Baru nak sebut tajuk. Saya nak ambil kata-kata Abu Lais Al-Samarqandi. Sikit dia kita ambil, sekejap lagi kita berhenti. Kita tarik ada masalah, InsyaAllah. Abu Lais Al-Samarqandi ni yang mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang lupa. Kitab Tanbihul Ghafilin. Antara kata-kata dia kata apa? Habis yang ni habis lah. Ada 3 benda dia nak sampaikan. Saya nak ambil 3 je, mak. Sunat 3 kan? Sunat 3. Kalau makan apa-apa pun sunat 3, tuan-tuan sekalian. Kurma pun sunat 3. 3 Ambil wuduk pun 3 kali. Sunat 3. Yang pertama dia sebut apa? Dia kata dunia ada permulaan dan ada kesudahannya. Sebut saja dunia ada mula ada akhir. Sebut saja dunia ada mula ada akhir. Apa dunia? Dunia ma siwa Allah, selain daripada Allah. Semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dunia, sebut saja dunia ada tempoh mula ada tempoh akhir, ada supaya date dia. Ini dunia. Kita ada tarikh lahir, ada tarikh mati. Tuan-tuan ada tarikh mati? Belum lagi. Tak cek dengan JPN bila? Tak tahu. Tak try. Ustaz jangan gurau, Ustaz. Arwah Ustaz Suhaimi apa itu meninggal? Nasyid kan? Dia cakap dengan isteri dia nak hidup sampai umur 43. Takdir Allah. Tuan-tuan niat umur berapa? Nak hidup sampai berapa? Tak berani jawab. Arwah Ustaz Suhaimi dia kata dengan isteri dia Ina ke apa, dia kata nak hidup sampai umur 43. Dia kata takdir Allah umur 43 meninggal. Tuan-tuan niat tu penting juga. Tuan-tuan niat umur berapa ni agak-agak ni? Tak berani nak niat, tak apalah, okey. Umur ni takdir Allah. Panjang pendek kita takdir Allah. Tak penting umur panjang pendek, tuan-tuan sekalian. Kita ada minta malam ni sebut Syakban, minta panjang umur. Minta panjang umur menyusah orang buat apa? Lebih baik minta pendek umur. Minta panjang umur menyusah orang. Umur pendek tak apa, tuan-tuan sekalian. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai tak sempat kahwin, tapi kitab dia orang baca sampai hari ni. Kitab dia orang baca sampai hari ni. Termasuk kitab Adi 40 Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar Imam Nawawi. Banyak mengarang kitab jasa untuk umat. Dunia ni cukup besar. Umur pendek tak apa, keberkatan usia tu kita nak. Umur pendek tak apa.
tak panjang umur dia 30 dah meninggal. Alhamdulillah, jasa dia cukup besar. Umur 120 jasa tak ada apa, menyusah orang dia. Contohlah ni, na'udzubillah min zalik. Apalah As-Samal Qandi kata, bila mana sebut dunia ada tempoh mula, ada tempoh akhirnya. Dunia yang kita ada sekarang ini pun ada permulaan yang Allah cipta dan ada penghujungnya bila mana ditiupkan sangkakala. Tiup sangkakala akhir dunia. Kita sudah pastilah ada tempoh mula, ada tempoh akhir kita. Sebab itu bila mana penghujung kita memanggil meninggal dunia. Meninggal dunia. Dunia ni tempat kita akan tinggal, tuan-tuan sekalian. Kita akan tinggal. Tapi berapa ramai yang sedar, berapa ramai yang tak sedar-sedar. Tak sedar. Meninggal dunia dah, yang ni Al-Fatihah. Meninggal dunia dah sahabat kita, Al-Fatihah. Kita pun tak sedar. Di masjid kawasan perumahan saya, alhamdulillah, dia buat macam nombor siri 672023. Makna 2023 dah ada 67 orang meninggal dunia. Saya pun duk fikir 68 ni aku ke siapa, 68 ni aku ke siapa. Bagus juga mengisapkan kita. Kadang-kadang 3 orang. Hari itu 3 orang rasa 60, 63 63 2023. Mana dah 63 orang masa itu meninggal. Yang dah semalam saya tak sempat tengok berapa ada nombor dia. Subhanallah. Maknanya sebut soal dunia ada tempoh. Ini kena terima hakikat dia. Hatta dunia sendiri ini pun ada tempoh hayatnya. Makanan tak usah cerita lah. Dia sebut situ supaya bila tuan-tuan sekalian. Ini kita kena ingat. Abu Nas nak mengingatkan kita, wahai manusia, bila mana kamu ni disebut soal dunia, termasuklah diri kamu, kamu kena ingat bahawasanya kamu ada tempoh mula dan kamu ada tempoh akhirnya. Jangan duduk berlagak sangat atas muka bumi. Dunia ni pun satu masa nanti akan musnah, hancur. Bila mana di iza zulzilatil ardu zilzala. Sampai masa habis. Yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sambung lagi, akhirat ada permulaan tanpa ada akhirnya. Bila mana sebut soal akhirat, ingat, dunia okey, kalau susah dunia macam mana sekalipun sekejap saja. Ada orang mengeluh dengan kehidupan dunia. Memanglah tuan-tuan sekalian, dunia tempat kita diuji oleh Allah SWT. Paling-paling lama pun kita meninggal dunia, habislah soal dunia. Akhirat, Abu Nas kata apa? Ada tempoh mula dan tidak ada penghujungnya akhirat ini. Tak ada penghujung. Maknanya, bila mana kita masuk permulaan akhirat tadi, bila meninggal dunia. Meninggal dunia, makna kita telah pergi ke alam akhirat. Bermula episod itu kita tidak ada penghujung lagi dengan kehidupan kita. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, na'udzubillah, tak baik sampai bila-bila. Dunia susah pun sekejapnya, sakit pun sekejapnya. Ada kawan-kawan rumah saya koma tak sedar diri hampir 12 tahun. Meninggal. Setahun lepas meninggal. Ustazah ni perempuan. Suami dia jaga dia, subhanallah, hebat seorang suami. Sebab tu puan-puan nak marah suami pun kena ingat juga jasa suami. Subhanallah. Meninggal isteri dia, tak lama suami pula meninggal. Subhanallah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Suami duduk jaga dia, talib pampers pagi, tak boleh makan dah, susu je, masuk susu. Subhanallah. Tak jauh beza, sebulan ke 2 bulan dengan suami pula meninggal. Tapi nak ceritanya 11 tahun koma, kita 6 bulan tu pun ni yang kita jaga mak ayah kita. Kadang-kadang jaga mak ayah kita ni tuan-tuan sekalian, yang ada cakap mak seorang pun tak boleh nak jaga, mak jaga anak 10 pun boleh. Oh yang ni saya
Orang yang tuan-tuan sekalian faham tak maksud saya ni? Makna ramai orang cakap hari ni mak jaga anak 10 orang boleh clear tuan-tuan sekalian. Ni orang luar cakap ni, netizen cakap ni. Contohnya, kamu ni ada 10 orang adik-beradik, nak jaga mak seorang pun tak boleh. Oh sedap kata-kata tu. Tuan-tuan, mak dulu jaga kita budak-budak. Mak dulu jaga kita budak-budak. Pengorbanan dia memang kita tidak nafikan. Hari ini tuan-tuan, kita ada 10 adik-beradik, nak jaga mak seorang, nak jaga orang tua. Tuan-tuan tak ada pengalaman boleh cakap. Orang ada pengalaman tak banyak cakap. Sebab dia tahu jaga orang tua, bagi makan nasi tuan-tuan sekalian. Adik-beradik dia pula datang, dia tak ada makan, belum. Baru sekejap tadi makan. Baru sekejap tadi makan. Najis orang tua pula dengan najis budak-budak tuan-tuan sekalian, bezanya amat. Najis anak-anak kita tuan-tuan sekalian, kita sanggup. Najis orang tua tuan-tuan sekalian. Ini saya nak bagi satu gambaran, sebab saya boleh cakap saya ada pengalaman. Yang seronok sangat orang tersebut hari ini tuan-tuan sekalian, nak jaga mak seorang pun tak boleh. Bukan kita tak nak jaga mak tuan-tuan, tapi itu realiti yang kita mesti hadapi. Yang kita hadapi bukan tak boleh jaga mak. Saya urus mak saya sampai akhir, alhamdulillah Allah bagi rezeki. Dia sakit, ulang-alik saya duduk sini, balik kampung ulang-alik hampir 4 tahun tuan-tuan sekalian. Sampai saya terpaksa ambil cuti belajar, nak mengelakkan, nak ambil cuti. Bukan nak cerita kebaikan sangat tuan-tuan sekalian, sekadar nak kongsi saja. Bukan nak bangga diri, bukan. Habislah pahala saya kalau saya sekadar itu tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, dia meninggal, saya urus, saya mandikan, saya kapankan dia, saya bawa turun jenazah, saya timbul tanah atas kuburnya. Tu pun saya menyesal lagi, dengan bersama adik-beradik yang lain. Alhamdulillah. Diorang tengok, dia kata kamu urus mak kamu. Saya kata alhamdulillah. Ayah saya hari meninggal, siapa nak mandi mak ni? Saya kata anak ayah kan ada ya ustaz, apa nak susah? Kamu nak urus? Ya. Dia kata tak boleh, kena panggil tengok tukang mandi jenazah perempuan tu. Sebab biasa dia orang panggil kalau ada perempuan meninggal. Saya kata panggil datang. Saya kata kak, saya nak urus arwah mak saya. Oh, dia kata kalau macam tu kita tak datang. Tak usah kata kita datang sama-sama, itu urusan semua. Tapi saya nak sebut apa poin tadi tuan-tuan sekalian. Orang tak ada pengalaman dia boleh cakap nak jaga mak seorang, ya Allah, nak tukar pamper dia tuan-tuan sekalian, nak urus sembahyang dia. Berapa ramai hari ni orang mak sakit, nak urus mak sembahyang tu betul sekalian, nak ambil air wudu untuk mak tu pun, ya Allah. Jangan tuan-tuan sekalian. Yang tak ada pengalaman dia boleh cakap, yang ada pengalaman subhanallah. Tapi buatlah yang terbaik semasa mak ayah kita masih ada. Pesan ke anak-anak kita tuan-tuan sekalian, pesan ke anak-anak kita, buat yang terbaik. Kalau tidak, kamu akan menyesal tak habis. Saya dah ada pengalaman, saya akan menyesal tak habis. Sampai lah ni saya akan ingat lagi mak saya walaupun setahun lebih dah meninggal. Menyesal tak habis tuan-tuan sekalian. Buat yang terbaik. Memang ujian yang sangat besar. Dengan kita urus anak kita, dengan kita jaga mak kita, jauh beza. Mak kita tengok dia boleh jaga anak 10 orang. Masa tu kita kecil-kecil dengan perangai kita. Tapi kita nak jaga dia, satu cabaran yang besar tuan-tuan sekalian. Cabaran yang besar. Nak buat najis, saya duk tengok tau, pakai emas lah apa, nak buat najis mah apa, ya Allah, satu cabaran yang besar. Sebab itu besar dengan anak-anak kita. Kamu jangan jadi anak derhaka. Mak terlantar, ayah terlantar, nanti gini kamu kena buat. Pesan. Saya besar dengan anak-anak saya.
Dia tengok saya buat kat mak, kat nenek dia tengok macam mana. Alhamdulillah tuan-tuan, anak ni dia tengok kita. InsyaAllah anak orang lain saya tak tahulah. Kebetulan saya tengok anak saya ni, alhamdulillah. Saya ada ayah lagi. Pernah saya kata, kamu cuti semester, balik teman atuk kampung. Naik bas balik, alhamdulillah. Naik bas balik, dia kata tak apa. 3 minggu duduk kampung. Saya duduk sana. Teman atuk ayah kata, anak dia tengok kita. Sebab masalah hari ni juga tuan-tuan sekalian, ni zaman teknologi hari ni, ada yang konflik mak ayah dengan anak, keluarga, macam-macam hal ni. Dia tengok mak ayah dia macam mana anak ni tuan-tuan sekalian. Dia tengok, bukan setakat mak ayah dia cakap, dia tengok apa mak ayah dia buat. Dia akan buat yang tu insyaAllah. Mak ayah rajin ulang surah masjid, insyaAllah anak rajin surah masjid. Kalau mak ayah pun tengok pandang sebelah mata surah masjid, tunggulah anak nanti pun tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak percaya, tunggu tengok. Mak ayah rajin mengaji tuan-tuan sekalian, rajin belajar, rajin mendengar, insya-Allah lambat laun anak kita akan jadi macam tu. Ya, dia Allah dimahakan tuan-tuan sekalian. Di samping kita kena doa, kita kena minta dengan Allah SWT banyak-banyak. Mudah-mudahan anak kita tuan-tuan sekalian jadi betul-betul anak soleh, anak yang terbaiklah kita harapkan. Okey, kembalikan yang ni. Yang pertama tadi, akhirat ada mula, tak ada hujungnya. Subhanallah. Sebab itu takutlah dengan akhirat. Dunia ni tuan-tuan sekalian tak bimbang sangat, sekejap sangat dunia. Akhirat ni selama-lamanya. Ya Allah, kalau baik kita, baiklah selama-lamanya. Tak baik kita, tak baiklah selama-lamanya. Na'udzubillah. Sebab dia tidak ada penghujung akhirat. Dia tidak ada penghujung. Sebab itu dunia jangan mengeluh sangatlah tuan-tuan sekalian. Sekejap Allah bagi susah pun sekejap, Allah bagi sakit pun sekejap, Allah bagi musibah dia pun sekejap saja. Dunia tak lama tuan-tuan sekalian, tak lama. Yang kita duk mengeluh soal dunia ni tak lama tuan-tuan sekalian. Yang kita nak fikir yang tu, wawasan, gagasan akhirat tu, lama kita. Lama. Yang kita duk puluh cari duit ni tuan-tuan sekalian, duk belajar pas pulas ni, sakat 60 tahun dia. Kita belajar sekolah rendah, naik sekolah menengah, belajar pula universiti, tambah pula masters, ambil pula PhD, double PhD, sakat umur 60 tahun. 60 tahun orang tak peduli dah kita tuan-tuan sekalian. Tetapi yang kita belajar agama ni, yang kita mari duduk mengaji Quran, saya tengok tadi tuan-tuan sekalian, yang kita duduk mari mengaji Quran tu, sekejap je mari mengaji Quran, betulkan Fatihah kita je, sakat umur 60 tak hilang apa buat selama-lamanya. Tapi yang 60 tahun lah yang kita duduk fikir, yang kita duduk jalan, nak naik pangkat sekian-sekian, nak jadi ni, nak jadi ni, sakat 60 tahun je. Kalau panjang umur, lebih pada orang tak peduli lah tuan-tuan sekalian. Dia tak kira kamu siapa, tak peduli dah. Tapi kalau kita fokus soal akhirat ni selama-lamanya, subhanallah. Yang kedua, apa disebut oleh Abu Las As-Samarqandi, sikit masa lagi tuan-tuan sekalian, jantung kita akan mati, akan terhenti jantung kita. Al-Marhum Nabi Ismail kata apa? Jantung kita ni, kita jalan, dia jalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Simple je ulama-ulama ni. Maknanya jantung, degupan jantung kita satu masa akan terhenti. Akan tetapi Abu Las kata apa? Amalan yang kita lakukan ini tidak akan terhenti buat selama-lamanya. Amalan yang kita buat hari ini tak akan terhenti dengan kematian kita. Meninggal kita pun amalan kita berterusan. Yang baik kekal dalam syurga, yang tak baik akan sama-sama ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi memperingatkan kita, idza mata banu Adam, bila mana meninggal seorang anak Adam, in qata'a amalu, maka terputuslah segala amalannya, malaikat ada beberapa perkara. Amalan kita akan tetap bersama dengan kita.
Jangan rasa takut, jangan rasa kedekut masa untuk buat kebaikan. Jangan. Sebab amalan ini berkekalan bersama dengan kita buat selama-lamanya. Nak bagi sedekah banyak sikit pun rasa bimbang. Nak solat banyak sikit pun rasa berpada-pada je lah. Nak buat solat duha pun, ya Allah, tuan-tuan, dia rasa tomak halaba dengan ibadah. Saya pun mengajar orang, dia beritahu orang kita pun malah juga, tuan-tuan sekalian. Biar ada perasaan tu, biar ada perasaan. Sila jumpa ada warna pertama, tunggu warna kedua kita nanti. Saya jumpa seorang, dia kata, Ustaz, ada seorang datuk ni, dia kata, saya tak tahu nak buat apa, ada duit banyak. Dia peci kepi apa kata, tak tahu nak buat apa. Dia datuk ni kata, bagilah infak sumbangan. Dah buat semua dah, tak tahu nak buat apa. Ada orang sampai tak tahu nak buat apa, tuan-tuan sekalian. Dia kata tak tahu nak buat apa. Umrah dah selalu pergi. Saya kata, tolong bagi tahu. Dia kata, bagi kat saya. Sebab tak tahu nak buat apa. Ada, tuan-tuan sekalian, sampai masa manusia tak tahu nak buat duit banyak, tak tahu nak buat apa. Peci terus peci terus. Ini dia cerita, dia kata tak tahu nak buat apa. Saya kata macam-macam. Tuan-tuan sekalian, makna jangan berkira dalam soal kita nak buat baik. Sebab apa? Amalan kita tak akan mati. Amalan kita, jangan buat tak baik. Buat tak baik, kita kena musibah akhirat nanti. Kita akan mati, amalan kita tak akan mati. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah berfahaman mati perlu diambil kira pula di alam akhirat. Lain dengan orang yang agama lain, mati-mati tak ada apa. Kita orang Islam mati ada lagi alam kubur, alam barzakh, alam azab, alam nikmat. Dan di sana bergantung kepada situasi amalan kita. Amalan kita tak akan luput, amalan kita tak akan mati. Jangan berkira dalam nak buat kebaikan dan amal soleh, kita jangan berkira. Teruskan, tuan-tuan sekalian. Suami laksana tanggungjawab kepada keluarga, isteri laksanakan tanggungjawab kepada, teruskan. Terus. Jangan berkira. Ada orang berkira sampai tak tahu nak buat apa, nak buat apa lagi. Ya Allah. Nak solat baik, nak infak baik, nak baca Quran, nak selawat Nabi. Tuan-tuan, elok sangat kalau kita ada wirid-wirid tertentu untuk kita setiap hari. Kuat-kuat istighfar 100 kali sehari, sekurang-kurang. Sekurang-kurang. Yang dah pencet baik, yang belum pencet, yang dah pencet lagi banyak masuk. Tak apa. Istighfar 100 kali sehari, kuat-kuat. Yang kedua, selawat kepada Nabi 100 kali sehari. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali sehari. Tanda ingat Allah, ucap la ilaha illallah. Tanda sayang pada Nabi, selawat kepada Nabi. Tanda sayang kepada diri sendiri, istighfar. Lekat kurang-kurangnya 3 benda ni. 100. Selawat kepada Nabi 100 kali tak sampai 10 minit. Orang yang dah buat lah, saya pun malas dulu. Yang dah buat, dia kata, Ustaz, tak sampai 10 minit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sampai 10 minit 100 kali. Simple. Yang dah buat, alhamdulillah, saya tahu ramai dah buat ni, tuan-tuan sekalian. Ustaz main mengajar saya, Ustaz 1000 sehari, alhamdulillah. Saya sebut ni basic lah.
Basic sebab saya baru nak mula tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dah mula, puan-puan yang dah mula, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kena dengan wirid harian kita. Banjir tak banjir, hujan panas, ribut apa-apa puan-puannya, 100 ini, 100 la ilaha illallah, 100 lawat pada Nabi, 100 kali istighfar sehari. Kemudian tambah. Cuma maafkan tuan-tuan sekalian, jangan dengar saja lah. Saya pun nak amal lah. Balik nanti kita amal insyaAllah. Amal. Jangan. Sebab amalan ini kekal bersama dengan kita walaupun kita dah mati. Walaupun kita dah mati, duduk saja-saja. Bukan duduk saja-saja. Apa tuan-tuan sekalian sementara nak tunggu azan kadang-kadang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak payah tasbih apa. Kan tangan kita ada 1, 2, 3 1, 2, 3 15 sekali round 15. Ni orat ni 2 kali round 30, 6 kali round 90, tambah lagi 10 sampai sini 100. Tak usah mana, tak perlu tarik tasbih panjang. Nampak sangat. Kerana ada digital hari ni tekan. Kawan-kawan dia tidur, sedar-sedar dia tidur, dia duduk main tekan lah. Oh, dia kata alhamdulillah 1000 tu. Padahal dia tekan tu. Itu bahaya juga. Subhanallah, 1200. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, sebagai penutupnya, sebagai penutup. Kata Abu Las As-Samarqandi, dua benda lah tadi. Yang pertama, dunia ada tempoh mula, ada tempoh akhir. Akhirat ada tempoh mula, tak ada tempoh akhir. Yang kedua, Abu Las kata apa? Dia kata jantung manusia akan terhenti, mati. Amalan manusia tidak akan mati buat selama-lamanya. Dan yang ketiga, Abu Las kata apa? Manusia menghadap Allah dalam dua golongan. Walaupun macam-macam di dunia ni, golongan manusia ada pelbagai jenis. Tapi yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, golongan manusia ni ada dua. Surah Az-Zumar, penghujung surah Az-Zumar, tuan-tuan sekalian. Allah sebut apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ila akhir ayat. Bermula ayat 71 hingga 74, tuan-tuan. Kita boleh balik baca lah. Surah Az-Zumar 71 hingga 74. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah kata manusia di akhirat nanti ada dua golongan yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama golongan kufar yang datang berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tanya kepada mereka, dulu masa kamu hidup dahulu tak ada orang yang bagi peringatan di kalangan manusia ni? Tak ada orang bagi ceramah dengan kamu masa kamu hidup dahulu sehingga kamu masuk ke neraka ni pasal apa? Allah tanya. Tak ada orang bagi tahu kau dahulu syurga neraka. Ikut Allah, ikut Rasul ke syurga, tolak Allah, tolak Rasul ke neraka, tak ada orang bagi tahu ke? Ni Allah sebut bahasa mudahnya dalam surah Az-Zumar. Lalu mereka jawab apa? Mereka kata ada kami je berlagak sombong masa tu. Allah kata masuklah kamu kesemuanya ke dalam neraka Allah, dan inilah tempat yang sesuai untuk kamu. Allah kata wabisma maswal mutakabbir. Untuk orang yang berlagak sombong, inilah tempat yang sesuai. Allah kata. Kemudian Allah cerita pula wasiqal ladzina kafaru nattaqaw. Datang pula orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke syurga. Allah kata penjaga pintu syurga buka pintu-pintu syurga, udkhuluha, sila masuk. Salamun alaikum tibtum, mengucapkan ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang wahai penghuni syurga. Masuklah kamu dengan keadaan penuh kenikmatan, dengan penuh kesejahteraan, ditantang bagaikan minyak yang penuh, ya Allah, mengiringi penghuni. Dua golongan manusia esok hari. Dunia ni macam-macam ada, tapi akhirat nanti, katanya Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kata-kata Abu Las Al-Samarqandi ini, dua golongan saja.
Satu menuju ke neraka Allah, na'udzubillah. Yang kedua menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Macam saya sebut di permulaan tadi, nak dapat bimbingan Allah menuju ke syurga bukan satu perkara yang senang. Perlu kepada muhasabah, perlu kepada mujahadah, perlu kepada pengorbanan yang tinggi. Sempena dengan semangat tahun baru tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mengorak langkah, kita muhasabah diri kita, kita mujahadah, tingkatkan sedikit tuan-tuan sekalian pengorbanan diri kita, supaya kita fokus persoalan akhirat itu lebih daripada soal dunia. Sebab akhiratlah yang memberi kejayaan dan keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Dunia sekejap saja tuan-tuan sekalian. Kalau untung pun sekejap saja, kalau senang pun sekejap saja soal dunia. Tapi yang kita nak fokus adalah soal akhirat. Walaupun susah sikit, kita akan dapat mengecapi nikmat kesenangan sehingga tanpa ada kesudahannya. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan pada pagi ini dalam siri kuliah subuh dapat manfaat kepada diri saya dan kita semua, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik lemah di saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tahniah perhargaan di atas kehadiran imarah tuan-tuan suara kita ini, alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma arhamna walidina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.